Salam sejahtera yang dihormati Prof. Nama saya Navin Anayaki Paramasinggan, nombor matrik 290990 dan rakan saya bernama Uttaya Suryan Anayaki Tawandaram, nombor matrik 291039. Pada hari ini kami ingin membentangkan tugasan kumpulan subjek GMGA 2013 Perlembagaan Malaysia bertajuk Keselamatan Negara. Salam sejahtera yang dihormati Prof. Pengenalan keselamatan negara. Keselamatan negara merujuk kepada usaha yang diambil oleh sesebuah negara untuk melindungi kedaulatan, integriti wilayah dan kesejahteraan rakyat daripada ancaman. Keselamatan negara adalah salah satu keutamaan kepada kerajaan dalam memastikan kestabilan politik, ekonomi dan sosial. Namun begitu, bagi menghadapi cabaran keselamatan yang semakin kompleks, Malaysia perlu terus mengukuhkan strategi dan pelaksanaan keselamatan untuk kestabilan negara dari sudut aspek politik, ekonomi dan sosial. Teori atau konsep berkaitan dalam keselamatan negara. Terdapat beberapa teori utama yang sering digunakan untuk memahami bagaimana negara menjaga dan melindungi kedaulatan dan kepentingan negara. Antara teori utama yang sering dibincangkan ialah realisme dan liberalisme yang mempunyai pendekatan yang berbeza. Teori realisme adalah salah satu teori utama dalam hubungan antarabangsa dan sering dikaitkan dengan pemikiran yang mementingkan kuasa dan keselamatan. Manakala teori liberalisme dalam hubungan antarabangsa sebaliknya menekankan kepentingan kerjasama antarabangsa serta undang-undang dan organisasi antarabangsa. Struktur, dimensi, elemen dan perkara lain yang berkaitan dalam keselamatan negara. Angkatan Tentera Malaysia adalah memainkan peranan utama dalam melindungi kedaulatan negara dari ancaman luar. ATM terdiri daripada 3 cabang utama iaitu Tentera Darat, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Fungsi utama ATM adalah mempertahankan sempadan negara daripada ancaman luaran seperti pencerobohan oleh negara asing dan konflik ketenteraan yang berpotensi tinggi. Seterusnya, Polis Diraja Malaysia PDRM pula bertanggungjawab dalam menjaga keselamatan dalam negara dan menguatkuasakan undang-undang. Fungsi utama PDRM adalah untuk memastikan keselamatan awam melalui kawalan jenayah, penguatkuasaan undang-undang dan pemeliharaan ketenteraman awam. Seterusnya, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM atau juga dikenali sebagai Malaysian Maritime Enforcement Agency MMEA yang bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan di perairan Malaysia. Seterusnya, elemen keselamatan. Elemen keselamatan adalah dari segi fizikal, cyber dan ekonomi. Elemen fizikal melibatkan perlindungan daripada ancaman tentera dan pengganas, sementara keselamatan cyber merujuk kepada usaha melindungi sistem maklumat. Pelaksanaan keselamatan di Malaysia dan perbandingan dengan negara lain. Majlis Keselamatan Negara MKN, sebuah badan yang bertanggungjawab untuk menyelaraskan usaha-usaha keselamatan negara di pelbagai peringkat dan sudut. MKN juga memainkan peranan penting dalam merancang dan melaksanakan strategi keselamatan negara. Sebagai perbandingan, negara Singapura juga mempunyai struktur keselamatan yang kuat dengan penekanan lebih kepada keselamatan cyber dan ancaman asimetrik daripada pengganas. Seterusnya, negara Australia pula mengambil pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani ancaman keselamatan. Australia juga mengukuhkan hubungan keselamatan antarabangsa melalui pelaksanaan pakatan seperti AUKUS dan Five Eyes yang memberi tumpuan kepada kerjasama perisikan dan ketenteraan. Isu-isu berkaitan keselamatan negara. Antara isu utama yang berkaitan dengan keselamatan negara adalah ancaman pengganas, jenayah rentas sempadan dan ancaman keselamatan cyber. Oleh itu, pihak kerajaan telah meningkatkan langkah-langkah keselamatan dengan menangkap individu-individu yang disyaki terlibat dalam aktiviti keganasan serta pihak kerajaan juga
mengukuhkan undang-undang anti keganasan. Serangan cyber terhadap infrastruktur kritikal dalam sektor kewangan juga adalah antara isu yang dihadapi oleh pihak kerajaan dalam usaha melindungi keselamatan maklumat negara. Seterusnya, kekuatan dan kelemahan sistem keselamatan negara. Sistem keselamatan negara Malaysia mempunyai beberapa kekuatan yang menonjol, terutamanya dalam keupayaan ketenteraan dan kerjasama antarabangsa. Angkatan Tentera Malaysia (ATM) telah terbukti berkesan dalam mempertahankan kedaulatan negara melalui pelbagai operasi keselamatan domestik dan antarabangsa. ATM dilengkapi dengan peralatan moden seperti jet pejuang dan kapal selam yang meningkatkan keupayaan mempertahankan negara dalam menghadapi ancaman luar. Selain itu, Malaysia aktif terlibat dalam pelbagai perjanjian keselamatan serantau melalui ASEAN, termasuk pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (ADMM) yang mengukuhkan kerjasama keselamatan dengan negara jiran untuk menangani ancaman keganasan, jenayah rentas sempadan dan isu keselamatan maritim. Satu lagi kekuatan adalah penglibatan Malaysia dalam operasi keselamatan antarabangsa di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan negara. Keselamatan negara Malaysia dipengaruhi oleh pelbagai faktor dalaman dan luaran. Antara faktor utama ialah ancaman pengganas, jenayah merentas sempadan dan peningkatan keselamatan cyber. Perubahan teknologi yang pesat juga mempengaruhi corak ancaman keselamatan, terutamanya dalam aspek serangan cyber dan pencurian data. Pada masa yang sama, isu keselamatan domestik seperti ekstremisme agama dan kestabilan politik turut mempengaruhi keselamatan negara secara keseluruh. Oleh itu, Malaysia perlu menyesuaikan strategi keselamatan dengan mengambil kira perkembangan baru ini, termasuk pengukuhan rangkaian keselamatan digital, mengetatkan undang-undang anti keganasan dan meningkatkan kerjasama antarabangsa dalam menangani jenayah rentas sempadan. Seterusnya, kesan isu geopolitik. Geopolitik memainkan peranan besar dalam menentukan keselamatan Malaysia, terutamanya dalam konteks persaingan kuasa besar di rantau Asia Tenggara. Malaysia berada di tengah-tengah persaingan antara China dan Amerika Syarikat, yang kedua-duanya berusaha untuk memperluaskan pengaruh mereka di rantau ini. China sebagai contoh aktif dalam projek infrastruktur seperti inisiatif jalur dan jalan yang memberi kesan langsung kepada penduduk strategik Malaysia dalam geopolitik serantau. Seterusnya, penyesuaian strategik Malaysia. Malaysia sentiasa menyesuaikan strateginya untuk menghadapi ancaman yang sentiasa berubah. Sebagai contoh, dalam menangani ancaman keganasan, Malaysia telah memperkenalkan undang-undang seperti Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas (SOSMA) dan Akta Pencegahan Keganasan 2015 (POTA) yang membenarkan tindakan tegas terhadap individu yang terlibat dalam aktiviti keganasan. Dalam menangani ancaman keselamatan cyber, Malaysia juga telah menubuhkan Agensi Keselamatan Negara (NAKSA) yang berfungsi untuk melindungi infrastruktur kritikal negara daripada serangan cyber. Serbuan di Lahad Datu. Penyerbuan di Lahad Datu, Sabah pada tahun 2013 merupakan salah satu insiden keselamatan yang paling ketara dalam sejarah Malaysia moden. Seramai 200 orang yang mendakwa sebagai ahli waris Kesultanan yang Sabah. Insiden ini menjadi krisis apabila kumpulan ini enggan meninggalkan kawasan itu dan menurut agar Sabah dikembalikan kepada mereka. Kejadian ini mengakibatkan pertempuran antara pasukan keselamatan Malaysia dan pencerobohan yang mengorbankan beberapa anggota pasukan keselamatan dan pencerobohan. Kerajaan Malaysia bertindak balas dengan melancarkan operasi Daulat, satu operasi ketenteraman yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia untuk menangani krisis tersebut. Selepas beberapa minggu, pencerobohan berjaya dikalahkan dan kawasan itu dikembalikan di bawah kawalan penuh pihak berkuasa Malaysia. Insiden Lahad Datu memberikan gambaran tentang keupayaan Malaysia untuk mengawal ancaman keselamatan yang serius melalui gabungan usaha ketenteraan dan diplomatik. Ancaman cyber dan kerajaan terbongkar. Selain ancaman fizikal, Malaysia juga menghadapi ancaman keselamatan cyber yang semakin meningkat.
Pada tahun 2021, Malaysia terkejut dengan kebocoran data besar-besaran yang melibatkan maklumat peribadi lebih 22 juta rakyat Malaysia daripada pangkalan data pendaftaran negara. Kebocoran ini menimbulkan kebimbangan besar terhadap keselamatan maklumat di sektor kerajaan dan keupayaan Malaysia untuk melindungi infrastruktur digital kritikal. Seterusnya, kesan jangka panjang kepada keselamatan negara. Kedua ini memberi kesan jangka panjang kepada keselamatan negara Malaysia. Serangan Lahad Datu mencetuskan keperluan mendesak untuk meningkatkan keselamatan di kawasan sempadan, terutamanya di Sabah, yang terdedah kepada ancaman pencerobohan dari selatan Filipina. AppZone dan Eskom telah berfungsi untuk memastikan kawasan ini kekal selamat dari ancaman serupa pada masa yang akan datang. Sementara itu, ancaman cyber seperti kebocoran dan data kerajaan Malaysia menuntut Malaysia untuk terus meningkatkan infrastruktur keselamatan cybernya. Kerajaan perlu terus berinovasi dalam teknologi keselamatan cyber dan melaksanakan langkah-langkah kawalan yang lebih ketat untuk mengekalkan kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Kesan jangka panjang dari insiden kebocoran data juga menunjukkan keperluan untuk mengukuhkan undang-undang keselamatan cyber dan meningkatkan kesedaran di kalangan agensi kerajaan dan masyarakat umum mengenai pentingnya keselamatan cyber. Cadangan penambahbaikan sistem keselamatan negara Malaysia. 1. Meningkatkan peruntukan untuk keselamatan cyber. Keselamatan cyber kini menjadi keutamaan dalam memastikan kestabilan negara, terutamanya dengan ancaman yang semakin berkembang seperti serangan ransomware, pencurian data dan pengodaman. Ancaman ini bukan sahaja menjejaskan sektor swasta tetapi juga melibatkan agensi kerajaan yang menyimpan maklumat sensitif dan kritikal. Oleh itu, Malaysia perlu meningkatkan peruntukan untuk keselamatan cyber. Seterusnya, meningkatkan latihan tentera. Angkatan Tentera Malaysia memainkan peranan yang sangat penting dalam mempertahankan kedaulatan negara. Tetapi, ancaman yang dihadapi semakin kompleks dan pelbagai. Oleh itu, ATM perlu menjalankan program 17 angka ketenteraan yang lebih insentif dan berterusan untuk memastikan kesiapan mereka pada setiap masa. Seterusnya, mengukuhkan kerjasama pertahanan serantau. Kerjasama pertahankan serantau adalah aspek penting dalam mengukuhkan keselamatan negara, terutamanya dalam menangani ancaman yang melibatkan negara jiran. Inisiatif seperti Mesyuarat Perdana Menteri Pertahanan ASEAN (ADMM) dan 18 angka 18A 2 hala dengan negara-negara ASEAN perlu diteruskan dan kerjasama ini akan membolehkan pertukaran maklumat risikan yang lebih baik serta memperluaskan ketenteraan di kalangan negara-negara lain. Dengan ini, ancaman merentasi sempadan seperti keganasan penyeludupan manusia dan aktiviti lanun seperti ditangani lebih berkesan. Di samping itu, ini juga akan menguatkuasakan kedudukan Malaysia dalam geopolitik serantau, terutamanya yang dalam menghadapi cabaran kuasa besar seperti China dan Amerika Syarikat yang sering melibatkan Asia Tenggara dan persaingan geopolitik. Secara kesimpulannya, keselamatan negara adalah elemen asas yang tidak boleh dipandang remeh dalam menjamin kestabilan politik, ekonomi dan sosial sesebuah negara. Tanpa keselamatan yang kukuh, kedaulatan negara boleh terancam dan kestabilan domestik boleh tergugat. Dalam konteks Malaysia, keselamatan negara merangkumi pelbagai aspek seperti keselamatan fizikal, cyber, ekonomi dan sosial. Ancaman moden seperti keganasan, jenayah rentas sempadan dan serangan cyber memerlukan pendekatan yang menyeluruh serta kerjasama antara pelbagai agensi dalam dan luar negara. Penubuhan Majlis Keselamatan MKN dan inisiatif S-Zone dan Eskom adalah satu contoh langkah proaktif Malaysia dalam mengatasi cabaran keselamatan terutamanya di kawasan berisiko tinggi di pantai timur Sabah. Walau bagaimanapun, Malaysia perlu terus memperbaiki strategi keselamatannya
Ini termasuk peningkatan peruntukan untuk keselamatan cyber, latihan ketenteraan yang berterusan dan kerjasama serantau yang lebih erat, ancaman keselamatan cyber yang semakin canggih dan cabaran geopolitik di Asia Tenggara, terutamanya melibatkan persaingan kuasa besar seperti China dan Amerika Syarikat, menuntut Malaysia untuk menyesuaikan strategi keselamatan bagi menghadapi cabaran ini. Kesimpulannya, dalam menghadapi cabaran yang semakin kompleks, Malaysia perlu mengambil pendekatan yang lebih holistik, proaktif dalam menguruskan keselamatan negara. Dengan memperkukuhkan semua aspek keselamatan, Malaysia akan dapat menjamin kedaulatan, kestabilan dan kemakmuran jangka panjang negara, sekaligus melindungi rakyat daripada ancaman yang semakin sukar diramal. Sekian daripada kami berdua. Sekian, terima kasih.